Okay. So sebelum pergi kepada apa yang kita nak belajar hari ini, kita ulang kaji sikit. Okay, kalau sekarang cikgu bagi awak 3 nombor, 1, 2, 3. Cikgu suruh awak susun semua dan tak boleh ulang. Ada berapa cara? Ada berapa cara, Alisa? Cikgu bagi 3 nombor, susun semua dan tak boleh ulang. Ada berapa cara? 9 ke? Macam dapat 9? 3 darab dengan 3. 3 darab dengan 3. Sekarang awak susun berapa nombor? 3. 3 nombor. Kalau macam ini nombor pertama, ini nombor kedua, nombor ketiga. Oh, Okey. So, sepatutnya 3 darab 3 darab 3. tak boleh ulang. Oh. 3 darab 2 darab 1 ke? 3 darab 2 darab 1, iaitu 6. Okay? Ataupun kamu boleh tengok susun semua tanpa ulang itu n factorial. So kamu boleh juga buat 3 factorial. Ataupun kamu tengok saya ada 3, saya susun 3. 3P3. Semua ini akan bawa jawapan kepada 6. Okay, Okay, kalau bagi 4 nombor, susun semua dan tak boleh ulang, Wadina, berapa cara? Wadina? 24. Okey, macam dapat 24? 4 faktorial. Okey, kamu boleh 4 faktorial, boleh 4P4, boleh 4 kali 3 kali 2 kali 1, dapat 24. Ini apa yang kita belajar sebelum ini, ya. Hari ini kita nak pergi kepada soalan di mana cikgu bagi syarat. Okey, cikgu pergi tepi sikit. Okay. So, tadi kita kata ada 6 cara. Kalau kamu nak tahu apakah 6 cara, inilah 6 cara dia. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 dan 3, 2, 1. Inilah 6 cara dia. Katakan sekarang cikgu bagi soalan dan cikgu tukar sikit. Okay. Di mana cikgu masih nak bagi kamu 3 nombor. Cikgu masih nak bagi awak 3 nombor. Okay, dan nak susun semua, tak boleh ulang. Tapi cikgu tambah satu syarat tambahan. Cikgu kata, nombor yang susun itu mesti merupakan nombor genap. Mesti merupakan nombor genap. So, cuba tengok 6 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cara yang cikgu senarai ini. Adakah semua ini merupakan nombor genap, Nabila? Tak. Tak. Yang mana ialah nombor genap? 1, 3, 2. 3, 1, 2. Okay, ada lagi? Tak ada. Okay, kita tengok. Kalau cikgu bagi syarat tambahan, bilangan cara kita sudah kurang. Tinggal 2 cara. Untuk kes inilah, lain soalan, lain jawapan. Untuk kes ini, kita dapat 2 cara. Okey, kita pergi kepada contoh ini. Tadi kita kata ada 24 cara dan cikgu telah senaraikan sebab nak jimat masa. Cikgu telah senaraikan 24 cara yang 24 cara yang dinyatakan itu. Okey, so kalau kamu tengok 24 cara ini, okey, cikgu besar sikit. Sorry. Tak payah besarkan. Okey. So kamu tengok 24 cara ini. Kalau sekarang cikgu kata cikgu nak nombor genap. Ada berapa cara lagi, Syasha? Yang antara 12 ini, yang mana ialah nombor genap? Sebut. Mana nombor genap? Kalau cikgu label nombor lebih senang kan? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So antara 24 cara ini, okey, Syasha yang mana ialah nombor genap? 1, 2, 4, 3. 1, 2, 1, 2, nombor genap. Tadi awak kata apa? 1, 1, 2, 4, 3. itu nombor kanji ke nombor genap? Nombor genap. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 itu nombor genap. Tadi cikgu tanya nombor genap. Yalah, ini nombor genap. Nombor genap. 1, 2, 4, 3 ini mana nombor genap? Dia nombor kanji kan? Kalau cuba ambil kalkulator, 1243 tak boleh dibahagi oleh 2. Oh. Okey. Nombor genap? 1, 2, 3, 4. 1, 4, 2, 3. Cuba tekan kalkulator. 1, 4, 2, 3 boleh tak dibagi oleh 2? Oh, tak boleh. Tak boleh. Okey. Sasha tengok ini ya. Cikgu bagi ya. Nombor genap kita ialah 2, 4, 6, 8, 10. Cuba sambung cakap. 12, 14, Ha. 16, 18, 20. Sambung. 22, 24, 26, 28, 30. Nampak apa yang ada pada nombor genap? Nampak apa yang ada pada nombor genap? Boleh, cikgu saya bagi tips lah. Okay. Ulang balik kepada soalan ini. Bagi saya, nombor-nombor genap selain daripada 1, 2, 3, 4. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Awak beritahu saya cikgu dulu. Macam mana kita nak tahu satu nombor itu ialah nombor genap ataupun tidak dengan cepat? Di mana saya tak payah bekerjakan kalkulator punya. Cuba tengok apa yang awak baca tadi. Nampak pattern dia tak? Ada nombor 2, 4, 6 tu ke? So sekarang awak boleh dapat dengan cepat kan? Apa lagi nombor genap? Antara ini, ada lagi nombor genap? Yang nombor 3 tu, 1, 3, 2, 4. Apa lagi? Yang nombor 4 tu, 1, 3, 4, 2. Saya kat nombor keberapa cukup? Okey, apa lagi? Cikgu highlight aja. Okey. Nombor 7. Nombor 9. Nombor 13. Nombor 14. Nombor 15. Nombor 17. 20. 20. 23. 23. 24 boleh. 24. Okey tak? 24 nombor genap tak? Tak. Tak. Okey, ada lagi? Tak ada dah. Okey, semua ada berapa cara? Bila? 1, 2, 3. 12. 12 cara. Okay, so di sini awak akan nampak deh, bila sekarang cikgu bagi benda suruh kamu susun, kalau cikgu bagi syarat tambahan, bilangan kita akan jadi kurang. Okay, contohnya untuk soalan ini, kalau cikgu kata syaratnya dia mesti nombor genap, kita hanya tinggal 12 cara. Tak ada lah 24 itu banyak. Okay, cikgu ambil contoh lain lagi. Okay. Kalau sekarang cikgu punya permintaan bukan nombor genap tapi cikgu kata cikgu nak kata apa okey ini cikgu kata kejap ini yang tadi kes pertama okey sekarang okey contoh kedua cikgu masih bagi awak 4 nombor, cikgu suruh awak susun semua tapi cikgu kata dia mesti satu nilai yang melebihi
katakan melebihi 2,000. Kamu akan nampak di sini kalau awak susun 4 digit, cikgu mesti tanya benda ini pun 4 digit punya. Sebab cikgu tak mungkin tanya awak 200 ataupun cikgu tanya awak 20,000. Sebab semua nombor 4 digit mesti melebihi 200. Semua nombor 4 digit mesti kurang daripada 20,000. So cikgu tak mungkin tanya awak 200 ataupun 20,000. Biasanya kalau cikgu suruh susun 4 digit, contoh ini susun 4 digit, yang cikgu bagi ini pun 4. 1, 2, 3, 4, 4 digit. Kali ini cikgu nak nilai melebihi 2,000. Syamimi, nilai melebihi 2,000. So antara 24 cara ini, yang mana ialah nilai melebihi 2,000? 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 24. Sampai 24. Semua berapa cara? Bilang Syamimi, semua berapa cara? 17. 17. Okay. Semula. 18. 18. Tak apa sebab skrin kecil kan. Satu cara awak pergi bilang, satu cara awak boleh tengok sini ada 24. 6 tak mau. So 24 tolak 6 pun boleh dapat 18. No problem. So di sini apa yang cikgu terangkan kepada kamu ialah cikgu pakai teknik senaraikan. Senarai semua yang ada, lepas tu pilih apa yang memenuhi syarat. Tapi macam cikgu beritahu awak sebelum ini, cara ini boleh buat tapi ambil masa yang lama. Di sini mungkin kamu kata, cikgu tadi sekejap aja, kamu jangan lupa 24 cara ini tadi cikgu senarai untuk awak, so awak cepat sikit. Kalau dah suruh awak senarai sendiri ambil masa lama, itu 24 cara. Kalau sekarang cikgu bagi awak 5 nombor, kalau cikgu bagi awak 5 nombor, 100 lebih punya cara. Matilah kita nak pergi senaraikan 120, lepas tu cek mana satu memenuhi syarat. So biasanya dalam keadaan sebenar kita jarang buat kerja ini kita pergi senaraikan, lepas tu kita ambil yang dikehendaki oleh soalan. Kita tak lakukan kerja macam itu. Apa yang kita akan buat ialah kita akan gunakan pengetahuan bilik atur dan pengetahuan kita akan gunakan pengetahuan bilik atur dan petua pendarapan yang kita belajar sebelum ini. So di sini cikgu akan tunjukkan cara buat so kita balik kepada yang simple punya dulu. Contohnya soalan ini cikgu kata, cikgu kenakan syarat tambahan tu ialah nombor genap. So apa yang awak perlu buat? Apa yang awak perlu buat? Contoh padan sikit supaya kita boleh buat So kalau kamu tengok sini, saya nak susun 3 nombor, maka cikgu biasanya buat garis ataupun buat petak lah untuk mengingatkan saya berapa benda saya kena fikirkan sebab sekarang cikgu perlu fikirkanlah kita ada digit pertama, digit kedua, digit ketiga. Kita nak susunkan dia untuk bentukkan satu nombor. So kalau sekarang soalan ini kata dia mesti merupakan nombor genap, tadi mula-mula Sasha tak nampak kan macam nak dapat nombor genap yang cepat, tapi cikgu saya tunjuk pattern kan, awak kan tak pasti. Sebenarnya kita nak tahu satu nombor itu ialah nombor genap ataupun tidak. Tak payahlah tengok setiap angka. Kalau cikgu bagi 2, 5, 6, 7, 3, 1, 4, 5, ini nombor genap ataupun tidak. Tak payah kita keluar kalkulator untuk tekan. Sebenarnya kita boleh tahu itu ialah nombor genap ataupun tidak dengan cara yang sangat cepat. Sasa, macam mana kita tadi awak boleh tahu dengan cepat? Belakang dia tu. Kita tengok belakang saja. Kalau dia ialah nombor genap, belakang mesti 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 0. So sama juga, bila sekarang cikgu kata syarat tambahan saya ialah nombor genap, maka kita akan tengok belakang sekali dulu. Cikgu akan kata dia kontrol di sini. Kita akan tengok belakang sini, dan untuk kes ini, nombor apa yang cikgu boleh letak di sini supaya dia merupakan nombor genap? Nasra? Nombor apa yang cikgu boleh letak di sini
supaya nanti hasil saya ialah merupakan satu nombor genap. 2. 2 lah, cikgu akan masuk 2. Cikgu akan masuk 2 di sini. So, saya ada satu cara saja untuk isi tempat ini, iaitu cikgu masukkan nombor 2 di sini. Okay, so kita settle cerita di sini. Ada satu cara untuk isi hujung sekali. Sebab kita ada, pakai macam petua pendarapan, ada berapa cara untuk isi setiap tempat. So, sekarang digit yang terakhir itu, digit ketiga cikgu sudah isi. Okay, dan untuk kes ini, satu pilihan saja ada pada saya, iaitu cikgu masukkan 2. Okay, maka sekarang kita tengok bahagian yang tak ada syarat punya pula. Bahagian yang tak ada syarat punya. Okay, kejap. Okay. Tak pasti jari saya di mana. Sorry. Okay, di sini So, mula-mula cikgu ada angka 1, 2, 3. Sekarang 2 cikgu sudah masuk di digit terakhir. Maka saya ada berapa nombor lagi? Nazra? Berapa nombor lagi cikgu perlu isi? Mula-mula saya ada 1, 2, 3. Sekarang 2 telah digunakan untuk masuk di digit terakhir. So, cikgu ada berapa nombor lagi? 2. 2. Okay. So, siapa yang tak faham kenapa 2 tu boleh tengok jari cikgu. Mula-mula cikgu ada 1, 2, 3. 2 telah dimasukkan dalam digit terakhir. So, kita tinggal lagi 2 nombor. Iaitu 1 dan 3. So, kita tinggal lagi 2 nombor belum diisi. Dan tempat nak isi ini ada berapa? Nazira? Ada berapa kena diisi? 2. Okay. So, 2 nombor ini perlu isi di 2 tempat. Tempat pertama dan tempat kedua. Cikgu kata ada 2 tempat. So, kalau awak ada 2 nombor, awak nak isi di 2 tempat, ini susun semua ke susun sebahagian? Nazira sambung. Susun semua ke susun sebahagian? Ada 2 nombor nak isi di 2 tempat. Nak susun di 2 tempat. Semua nombor akan disusun ke sebahagian nombor saja akan disusun? Semua. So, kalau kamu tahu dia ialah semua, awak tahulah, oh ini cerita factorial. So, berapa factorial? Nasra, you sambung. Berapa factorial? 2. 2 factorial. Okay. So, lepas tu nak jawab soalan ini, kita tengok sini 2 factorial, sini satu cara. Kita gunakan pendarapan So, 2 factorial darab 2. Cuba Nazira tekan. Boleh tak tapak? Bukan, tadi mana jawapannya? Boleh tak tapak 2? 2 factorial darab darab 1, bukan darab 2. Darab 1. Apa ni? Darab 1 2 factorial darab 1. Boleh tak awak tapak 2? Dapat. Okay. So, dalam latihan ataupun dalam peperiksaan, biasanya kita tak buat kerja ini senarai, lepas tu pilih. Biasanya kita akan fikir macam ini, lepas tu tuliskan macam mana idea kita, kemudian tulis jawapan. Maka akan diberi di sini awak punya idea dan awak punya jawapan. Yang ini sebenarnya cikgu tak akan bagi markah, tapi cikgu akan buat benda ini untuk awak fikir saja. Untuk memudahkan kita buat fikiran Okey, sekarang kita tengok case tadi yang kedua. Okey, cikgu bawah dulu sebab tadi ada highlight lebih senang sikit nak bagi awak faham. Okey, di sini nilai dia melebihi 2000. Nilai dia melebihi 2000. So, kalau kamu tengok untuk ni kita perlu ada 4 nombor kan? So, kita pun buat macam nak tulis kejap Okey. So, cikgu pun buat 1, 2, 3, 4. 4 nombor. Dan kita nak tahu satu nilai itu melebihi 2000 ataupun tidak. Tadi siapa yang buat? Syamimi yang buat kan? Betul Syamimi yang buat? Syamimi, macam mana tadi awak boleh pilih dengan cepat? Nombor itu melebihi 2000 ataupun tidak? Tengok digit depan. Kita tengok digit depan aja. Kalau dia melebihi 2000, dia mesti terdiri daripada nombor apa untuk digit depan itu? 2. 2 dan ke atas lah kan? So, untuk case ini, cikgu tukar orang sudah. Untuk case ini, case Adina, untuk case ini, apakah nombor yang cikgu boleh isi di depan ini? Case Adina,
Okay, kalau saya nak dia melebihi 2,000. Saya bagi awak 1, 2, 3, 4. Oh, sekeliling boleh? Teacher ulang boleh? Boleh. Awak tak boleh. Okay, tak apa. Boleh. Di sini, Boleh. syarat saya ialah nilai itu. Boleh? Okey, di sini syarat dia ialah nilai mesti melebihi 2,000. Okey, tadi Syamimi sudah tolong awak, dia kata nak tahu dia melebihi 2,000 ataupun tidak, kita tengok tepang saja. Kita tengok tepang saja. Asalkan dia 2 dan ke atas, dia akan melebihi 2,000. Maka untuk soalan ini, kalau cikgu bagi awak 1, 2, 3, 4, apakah nombor yang cikgu boleh letak di tepang ini? 2, 3 dengan 4. 2, 3 dan 4 lah. Cikgu tak boleh letak 5 sebab 5 tidak dipekarkan. Letak 1 tak boleh. Sebab kalau letak 1, dia tidak akan melebihi 2,000. So di sini kamu nampak ada 3 nombor cikgu boleh tulis. So kita kata ada 3 cara. Okey. Cara pertama kita masukkan 2. Cara kedua kita masukkan mana pergi? Okey, cara ketiga kita cara kedua kita masukkan 3 dan cara ketiga kita masukkan 4. Salah satulah kita sama ada kita masukkan 2, kita masukkan 3 ataupun kita masukkan 4. Tapi macam mana akhirnya salah satu saja boleh masukkan ya. Okey, so di sini kita sudah settle untuk isi tepan kita ada 3 cara. Sekarang kita pergi tengok kawasan yang tidak ada syarat apa-apa khasnya. Okey. Kesedaran kita sambung ya. Boleh ya? Kalau sekeliling awak cakap dengan saya maka cikgu tukar orang ya. Okey. Boleh ya? Okay. So sekarang cikgu nak awak, mula-mula cikgu bagi awak, kalau tak boleh tengok tangan saya, cikgu bagi awak 1, 2, 3 dan 4. Cikgu bagi awak 4 nombor. Dan antara 4 nombor ini, 2, 3, 4 boleh letak di depan. Nilai itu automatik akan menjadi melebihi 2,000. Tapi akhirnya salah satu saja cikgu akan masuk. Mungkin cikgu masukkan 2. Mungkin cikgu masukkan 3. Mungkin cikgu masukkan 4, tapi satu saja cikgu boleh masukkan. Yang cikgu nak tanya ialah, selepas cikgu masuk satu nombor di depan, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, saya ada berapa nombor lagi? 3. Okey, saya ada 3 nombor lagi. Okey, untuk siapa yang tak faham, contoh ni awak tengok kalau awak sudah masuk 2, maka nombor ada lagi pada awak ialah 1, 3 dan 4. Cuba awak tengok belakang ini, tengok. Nombor yang cikgu isi antara itu saja 1, 3, 4 tapi dalam susunan yang berbeza. Kalau saya pilih nombor 3 nombor yang cikgu boleh masuk lagi ialah 1, 2 dan 4. Tengok begini, belakang 1, 2, 4 cikgu susun saja. Begitu jugalah kalau saya masukkan nombor 4, nombor yang saya boleh isi di belakang tinggal 1, 2, 3. So tak kisah mana satu cara awak pakai, masuk 2, masuk 3 ataupun masuk 4, kamu akan dapati akhirnya di belakang sini awak tinggal 3 nombor yang boleh diisi. Hanya lain case, lain nombor tersebut. Okey. Lepas tu, sambung lagi ya. Okey, berapa tempat cikgu perlu isi? 3. 3. So kita ada 3 nombor perlu isi di 3 tempat. Ini susun semua ke susun sebahagian? Susun semua. Ketiga-tiga nombor kena ambil tempat kan baru cukup. So kita akan pakai factorial lah. Bila awak jawab saja itu ialah susun semua, awak kena faham lah, awak akan pakai factorial. Okay? So berapa factorial? 3. 3 factorial. Tapi siapa kalau nak pakai 3P3 pun boleh ya, tak salah. So kita sudah adalah yang kawasan yang ada syarat punya 3. Yang belakang tu 3 factorial. So cara kita tulis jawapan, kita akan tulis 3 darab 3 factorial. Okey, Kiasatina tolong tekan. Boleh tak dapat 18? Okay. Dapat? Boleh ya? Okey. So itu maksudnya. Okey, sekarang kita tengok contoh atas ini. Sekejap cikgu nak padang kawasan ini. Oh, tadi kita lompat-lompat ni. Kalau kamu masih ingat kejap. Kejap. Sorry kena padan sebab nak bagi faham Tapi lama-lama kita tak payah buat kerja inilah. Cikgu hanya bagi awak faham kenapa kita fikir macam tu
Okey, so tadi kita kata nak nombor genap, kita pilih ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tadi yang kita kata 12, inilah 12 dia. Sekarang kita nak pakai teknik yang pendek inilah. So apa yang kita buat? Okey, sekarang saya perlu susun 4 nombor. Okey, cikgu perlu susun nombor 4 nombor. Syaratnya ialah nombor genap ya. Syaratnya ialah nombor genap. Wawa? 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 Ya cikgu. Okay. Kalau nombor genap, macam mana saya nak tahu satu nombor itu ialah nombor genap dengan cepat? Cikgu tengok depan ke cikgu tengok belakang? Wawa? Maksud saya contohnya, kalau cikgu letak 2 di sini, adakah itu ialah nombor genap? Awak tahu tak? Tengok belakang. Kita tengok letak depan tak boleh tahu. Letak di belakang baru boleh tahu. Kalau saya letak 2 di sini, awak pasti, cikgu ini nombor genap. Tak payah pedulikan pun apa yang cikgu tulis di depan. So dia punya kontrol ialah di belakang. Okay. Untuk kes ini, nombor apa yang cikgu boleh letak di belakang? Wawa sambung Nombor apa yang cikgu boleh letak di belakang? 2, 2, ada lagi? 4, 4, ada lagi? 0. Kosong tak boleh. Tahu kenapa? Cikgu tak bagi awak kosong. Cikgu bagi awak 1, 2, 3, 4 aja. Faham? 2 dengan 4 je. So kosong tak boleh letak. Ada lagi? Tak ada. Tak ada lagi. Okay. So kita hanya ada 2 cara saja untuk isi di tempat ini. Okay. Kalau kamu tengok itu dia. Sama ada cikgu masukkan 2. Kau tengok di sini Sama ada cikgu masukkan 2 ataupun cikgu masukkan 4. Cikgu masukkan 4. Oh, 2 ada lagi. Sama ada cikgu masukkan 2. Cikgu masukkan 2. 2 pilihan je. Sama ada saya masukkan 2 ataupun 4. Okey, sekarang kita tengok bahagian yang tak ada syarat. Tepang ini bahagian yang tak ada syarat. So, Wawa? Okay. Mula-mula cikgu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nombor. Ada 4 nombor yang boleh masuk di hujung sekali sama ada nombor 2 ataupun nombor 4. Sekarang salah satu itu cikgu telah masuk di belakang. So saya ada berapa nombor lagi? Wawa? Saya ada berapa 3. nombor lagi? Cikgu ada 3 nombor lagi. So kamu boleh tengok di sini kalau awak sudah masuk 2, nombor yang 3 lagi yang dimasukkan oleh Wawa ialah 3, 4 dan 1. Kamu boleh tengok ni. 3, 4, 1. 3, 4, 1. Walaupun dalam susunan yang berbeza. 3, 4, 1. Mana lagi? 3, 4, 1. 3, 4, 1. Kalau apa yang cikgu masuk itu, ialah 4. 3 nombor yang dimasukkan oleh Wawa ialah 3, 2, 1 lah. 3, 2, 1. Awak boleh tengok ni. 3, 2, 1. Mana lagi? 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mana lagi? Lagi ni. 3, ini satu. Boleh So itu maksudnya 3 nombor. Hanya 3 nombor ini mungkin berbeza bergantung kepada belakang kita isi apalah. Boleh? Okey, sambung. Sekarang Wawa, berapa tempat cikgu perlu isi? Ada berapa 3. tempat cikgu perlu isi? Ada 3 tempat cikgu perlu isi. Cikgu ada 3 nombor. Cikgu nak isi di 3 tempat. Ini susun semua ke susun sebahagian? Semua 3 nombor itu ada tempat dia ke ataupun ada nombor tak ada tempat dia? Semua. Cikgu akan susun semua. So bila cikgu susun semua, cikgu akan gunakan formula n factorial lah. So berapa factorial untuk kes ini? 3.
3 faktorial. So macam mana cikgu nak tulis jawapan? Boleh bawah? Macam cikgu nak tulis macam tadi cikgu tulis 3 darab 3 faktorial. Kalau ini yang merah punya awak nampak 3 faktorial. Yang hitam punya awak nampak 2. Hubungan mereka ialah darab. Boleh? Kita akan tulis 3 faktorial darab 2. Cuba tekan kalkulator, boleh tak awak dapat 12? Boleh bawah? Sekejap cikgu. Boleh ya? Boleh ya? Okay. So itulah dia. So dalam latihan nanti cara kita buat ialah inilah, kita tengok syarat yang dikenakan, kita fikir dia punya kontrol di mana. Lepas tu dapat idea tempat syarat dan tempat yang tak ada syarat, lepas tu kita hubungkan dia dengan darab. Sekarang kita tengok nota kita. Kita tengok contoh pertama. Ini ada dalam modul kamu. Contoh pertama. Yang bawah itu tak ada sebab waktu itu cikgu bagi satu contoh aja. So cuba tengok soalan ini contoh pertama ini. So kalau kamu tengok cikgu bagi awak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bawah sudah boleh tu saya tukar orang sudah. Cikgu bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cikgu suruh awak bentukkan nombor 4 digit. Dan tak ada digit boleh berulang. Lepas tu cikgu kata dia mesti merupakan nombor ganjil. Siapa pula? Mustaqim? Ya, saya. Bagi saya satu contoh jawapan dulu. Macam tadi bila cikgu kata dia mesti nombor melebihi 2000. Awak kata jawapan dia 4, 2, 3, 1. Itu nombor melebihi 2000. Cikgu nak satu example dulu. Bagi saya satu example. Cikgu gunakan digit yang ada di sini. Saya bentukkan nombor 4 digit. Digit tak boleh berulang dan dia mesti nombor ganjil. Bagi saya satu contoh, satu example. Lebih 4000 ke lebih 2000 je. Tak. Ini soalan baru. Dia nombor 4 digit. Dia mesti merupakan nombor ganjil dan tak boleh ada digit yang berulang. Ini nombor yang kita bagi. 3567. 3567. Cikgu cek 3567 memang cikgu pernah bagi awak digit ini. Tak ada berulang dan ini nombor ganjil. Boleh. So cikgu suruh kamu fikirkan benda ini. Supaya ada di antara kamu bila nak jawab soalan ini, dia punya masalah, cikgu ada berapa petak ataupun berapa garis, dia tak tahu. So kalau untuk siapa yang tak tahu ada berapa garis punya, awak cuba fikir satu example dulu. So contohnya di sini Mustaqim bagi cikgu 3567 ada 4 nombor. Maka awak tahulah ada 4 garis. Itu tujuannya. Kalau siapa boleh terus cikgu, saya tahu saja nak 4 garis, maka tak payah buat kerja itulah ya. Mustaqim kita sambung satu soalan sampai habis. So kalau sekarang cikgu nak nombor ganjil. So dia punya kontrol di mana? Cikgu kena tengok depan sekali ke? Hujung sekali ke? Tengah-tengah ke? Hujung sekali belakang. Belakang. So apa nombor yang cikgu boleh isi di belakang sini? 1367. 1357. Nanti semula. Semula. 1357. 1357. So dengan katanya ada berapa cara untuk cikgu isi di tempat ini? 4 cara. 4 cara. Cara ada 4. Tapi akhirnya satu saja cikgu akan masuk di situ. So sekarang kita tengok bahagian yang tidak ada syarat. Tinggal lagi berapa nombor cikgu perlu isi? 3 nombor. Apakah 6 nombor. 6 nombor. Kalau tadi cikgu masuk 1 di belakang, maka depan cikgu boleh masuk lagi 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ada 6 nombor. Kalau saya pilih 3, yang saya boleh masuk
ialah 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dan seterusnya. So ada 6 nombor lagi. Okey, tempat yang cukup perlu isi ada berapa? 3. 3. Tempat ada 3. So ini cerita susun semua ke susun sebahagian? Susun semua. Saya ada 6 nombor. Saya nak susun Susun sebahagian. susun sebahagian. So bila awak tahu saja dia ialah susun sebahagian, awak tahulah formula yang saya nak pakai ialah MPR. So apakah N kamu? Apakah N kamu? 7. Macam tadi. 4. Je. Berapa? 3. Kalau ini 3, bawah 7. mana datang 7? 6. Okey, ingat tak tadi cikgu baru cakap dengan Khairul. N mesti lebih besar daripada A. So untuk soalan ini nombor lebih banyak daripada tempat. So nombor yang pilih tempat, bukan tempat pilih nombor. So adjust sikit. Khairul tolong adjust sikit nombor sini. Khairul tahu tak macam nak adjust ini sebab kesalahan macam tadi? Ataupun Mustaqim sendiri buat. Macam nak buat? Hilang. Dua orang tak nak cakap. 6, 3 je. 6P3. Ingat deh? Kamu ingat sentiasa atas itu nombor lebih besar. Dan kita memang akan fikir 3P6. Senang aja, terbalikkan aja lah dua nombor itu. Tak payah pening banyak. Okay? Sebab macam mana yang lebih banyak punya di atas, yang lebih kecil punya di bawah. Okay, so Mustaqim macam mana cikgu nak tulis jawapan? Hilanglah Mustaqim. Okay, Khairul sambunglah. Macam mana tulis jawapan? 6P3 darab 4. Okay. So tekanlah kalkulator, bagi saya jawapan. $480. Okay. So dalam exam, inilah tempat yang cikgu nak tengok Ini tempat cikgu bagi markah kaedah, ini tempat cikgu bagi markah jawapan. Okay. Apa yang awak tulis atas ini ialah cara kita nak keluar idea. Cara kita nak keluar idea. Boleh ya? Okay, kita pergi kepada soalan yang kedua. Ini tak ada dalam modul kamu. So nanti kalau tak payah sibuk salin lah. Nanti awak kalau tak sempat, awak cikgu bagi PDF Okay, soalan kedua saya. Okay, kali ini cikgu minta bentukkan nombor 3 digit. Nombor yang cikgu bagi ialah 1, 3, 5, 6, 7. Dan sorak kali ini digit yang dibentuk itu mesti melebihi 300. Okey, lepas tu tiada digit yang berulang. Tiada digit yang berulang. Okey, bagi satu example dulu Bagi satu example dulu Amar. 356. 356, okey, 3 digit, 3 memang ada, 5 memang ada, 6 ada, boleh melebihi 300, ya, tak ada berulang. Okey, boleh? So dari sini awak nampaklah kita ada 3 garis. Tapi macam cikgu cakap lah kalau awak boleh terus fikir ada 3 garis, tak payah buat kerja itu Okey, sekarang Amar sambung So sekali ini cikgu nak tengok mana dulu, depan ke belakang ke tengah-tengah? Melebihi 300. Depan. Okey. So nombor apa yang cikgu boleh masuk di sini? Depan? 3567. 3567. So berapa cara di sini? 4. 4. Boleh Tapi ingat cara ada 4 tapi akhirnya 1 saja akan masuk di sini. So sekarang kita tengok kawasan yang tidak ada syarat. So tinggal lagi berapa nombor belum diisi? 4. 4. Okay. Mula-mula cikgu ada 1, 3, 5, 6, 7. Mula-mula cikgu ada 5.
Tapi salah satu. Salah satu itu mungkin 3, mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7. Tapi salah satu cikgu akan masuk di tempat. Di tepat. So cikgu tinggal lagi 4 nombor. Tempat nak isi ada berapa? 2. 2. Ini susun semua ke susun sebahagian? Sebahagian. So apakah PN kamu? 4P2. 4P2. Okey, cara tulis jawapan? 4 kali 4P2. Okey, kira. Sorry. Empat darab 4 berapa? 48. Sorry. 48. 48. Okey. So kita tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Kali ini cikgu nak nombor 5 digit. Daripada 1, 2, 3, 5, 6, 9. Dan digit yang dibentuk ini kurang daripada 30,000. So kalau kamu tengok kalau 5 digit cikgu mesti bagi ini 5 digit. Lepas tu tiada digit yang berulang. Tiada digit yang berulang. Aizat? Ya, teacher. Bagi saya satu sampel dulu. Kurang 3,000 Kurang daripada 30,000. 2, 3, 5, 6. Ini nombor 4 digit saja, saya nak nombor 5 2, 3, digit. 5, 6, 9. 2, 3, 5, 6, 9. 5 digit. 2, 3, 5, 6, 9 semua ada. Kurang daripada 30,000. Okey, betul. So di sini awak nampak nanti cikgu akan buat 5 garis lah. Sebab awak nampak kan ada 5 nombor awak tulis. Ajak sambung Okey, so sekarang untuk tahu ini kurang daripada 30,000. Cikgu kena tengok nombor depan dulu ke, belakang dulu ke ataupun nombor tengah-tengah dulu. Nombor depan. Tahu dia kurang daripada 30,000. Sorry? Nombor depan. Okey, nombor depan. Nombor apa yang cikgu boleh masuk di sini supaya dia kurang daripada 30,000? Nombor 2 dengan 1. 2 dan 1. 3 tak boleh masuk kan? 3 masuk akan lebih. Okey, so berapa cara untuk kawasan ini, untuk tepang ini? 2. Okey, sekarang kita tengok bahagian yang tidak ada syarat. So selepas, cara ada 2 tapi masuk 1 saja. Selepas kita sudah masuk 1 nombor di depan, kita ada berapa nombor lagi? 5. Okey, 5 Daripada tadi 1, 2, 3, 5, 6, 9. 1 sudah masuk, kita tinggal lagi 5 nombor. Tempat nak isi ada berapa? 4. Ini susun semua ke susun sebahagian? Sebahagian. So apa dia? Apakah N kamu, apakah A kamu? N2, R4. Betul ya? Sorry, N kamu? 2. Kalau kamu tengok, kita tengok kawasan biru aja. Kawasan merah jangan tengoklah. Awak ada berapa nombor? 5 nombor. Nak susun berapa tempat? 4. 4. So 5P4. Okey, sekarang baru kita nak gabungkan ayat 2 ini yang bahagian merah dan bahagian biru. So cara kita tulis jawapan 2 tu apa? Darab ringan. 2. Mana ada faktorial di situ? 2. Darab 5 P4. Okey, di sini tak ada faktorial sebab memang 2. Yang ada faktorial ialah contoh tadi. Okey, contoh tadi. Yang ini. Okey, kita ada 3 nombor nak susun di 3 tempat. Kita susun semua 3 faktorial. Belakang ni 2 cara lah, memang tak ada faktorial. Boleh Okey, balik sini. So kira Aizat, tekan calculator.
Aizat ada lagi ke? Kalkulator tak jumpa. Okey, orang lain tolong. 240. 240. Ya. Okey, sekarang kita tengok contoh terakhir. Sebenarnya benda sama. Daripada cikgu bagi nombor, cikgu tukar kepada huruf. Nanti kita tengok latihan pun sama. Nombor, huruf, orang. Tapi cerita serupa sebenarnya. Okey. So kali ini cikgu bagi ada cikgu nak bentukkan kod 4 huruf yang cikgu bagi A, B, C, D, E, F, G, H. Okey. Kali ini cikgu kata kod yang dibentuk itu bermula dengan huruf vokal. Okey. Dan tiada huruf yang berulang. Okey. Aizuddin? Aizuddin? Ini tidur punya. Okey. Husna? Ya, teacher. Okey, bagi saya satu sampel dulu. A, B, C, D. A, B, C, D. Okey. Di mana ada 4 huruf, dia mula dengan vokal dan tiada huruf yang berulang. So kita tahu kita ada 4 garis layar. Okey. Sudah sambung So kita nak tengok mana dulu? Depan, belakang, tengah-tengah? Depan. Tepat. Depan itu mesti huruf vokal. So nombor apa yang cikgu boleh masukkan? A dengan E. A dengan E. So berapa cara di sini? 2. 2 Sini 2 cara bukan 2 faktorial Okey, lepas tu kita tengok kawasan yang tak ada syarat. So tinggal lagi berapa huruf? Cikgu tak cakap nombor lah, cikgu akan cakap huruf lah. Berapa lagi huruf belum diisi? 7. 7. Nak isi di berapa tempat? 3. Susung semua ke susung sebahagian? Sebahagian. So apa dia? 7P3. 7P3. Itulah cara fikiran kita. Lama-lama kalau awak sudah sangat mahir, memang awak tak payah cikgu setiap ayat macam itulah. Awak tulis saja jawapan dia. Tapi cara fikiran dia. So cara tulis jawapan, Husna? 2 darab 7P3. Okey. Jawapan? 420. 420. 20. Okay, so itu cara kita buat dia. So hari ini cikgu ajar satu syarat saja, cikgu tak ajarlah 2 syarat. Nanti bila hari Khamis kita akan tengok kalau 2 syarat punya. So latihan untuk hari ini ialah latihan 4.1.4, kemudian soalan 1 sampai 7. Semua jenis satu syarat punya. Okay, itu latihan untuk hari ini. Okay, kejap ya.